pertama sekali saya nak tanya Cik, boleh Cik perkenalkan diri Cik secara ringkas? Mengenai latar belakang keluarga, nama, ada berapa bilangan adik-beradik, tinggal kat mana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira binti Jamil, boleh panggil Syakira. Saya sekarang tinggal di Subang, Shah Alam. Mempunyai 3 orang adik-beradik. Saya berumur 23 tahun. Okey. Jadi saya nak tanya, dah berapa lama Cik Syakira tinggal di dekat Subang? Saya tinggal sejak daripada umur 5 tahun. Oh, maksudnya sebelum ni tinggal kat tempat lain lah. Sebelum ni tinggal dekat Selangor juga, tapi dekat Kelang. Okey. Kawasan yang Cik tinggal tu terlibat dengan pencemaran air tak? Untuk yang sekarang ni tak ada pencemaran air, tapi sebelum ini pernah pencemaran air. Bila tu? Bila mungkin dalam 2 tahun lepas, yang mana pernah tersebar hari tu dekat, saya tak pasti sama ada dekat Syahbas ataupun dekat mana yang air tercemar, dan bila disalurkan kepada kami tak boleh nak minum air, kami tak boleh nak mandi apa semua. Jadi kami perlu tadah air hujan lah. Maksudnya dalam masa yang terdekat ni tak adalah. Dalam masa yang terdekat ni, untuk pencemaran air tu saya tak pasti, tapi untuk masalah isu selalu bekalan air tak ada tu adalah. Oh, okey, faham. Jadi selalunya kalau macam ada masalah air, yang air tak ada tu berapa hari? Maksudnya berapa lama lah air tak ada tu, dan berapa hari Cik Syakira terpaksa berhadapan dengan masalah ni lah? Maksudnya dalam setahun ke apa? Dalam setahun? Macam sekali tu ada masalah air, dia berapa lama masa tak ada air tu? Oh, biasanya dalam sehari 2 lah. Paling lama kita orang pernah hari tu dia bagi Selangor bagi notis 10 hari, 7 hari, dalam seminggu juga tak silap tak ada air. Kiranya agak lama. Okey. Jadi masalah ni agak mengganggu lah kan kehidupan harian Cik, ke tak terefek sangat, tak terkesan sangat? Dia kalau tak ada air tu dia memang mengganggu lah. Kalau tak ada elektrik tu boleh tahan lagi, tapi sebab kita sendiri nak cari air kan, kita sendiri nak minum, memang terganggu. Memang masa kejadian tak ada air dalam masa seminggu, lebih kurang seminggu ataupun 5 hari tu, perlu pergi ke stesen minyak, perlu beli tong-tong air yang besar untuk menampung keperluan harian. Kalau pergi cari dekat kedai-kedai roncik ni memang dah habis dah dia punya air. Perlu pergi ke stesen minyak. Betul. Jadi kalau boleh Cik ceritakan sikit, apakah kesusahan yang Cik alami sepanjang tiada bekalan air tu? Contoh macam, kalau macam Cik nak mandi tu, kena pergi kat mana-mana ke? Macam tadi Cik cakap kena pergi ke stesen minyak untuk dapatkan bekalan air kan? Lagi kesusahan lain yang Cik alami? Macam rumah saya, dia dekat tingkat atas ni memang untuk ada tadah air, dan dekat bawah kita orang memang sediakan tong dekat luar rumah untuk sekiranya kalau tak ada bekalan air, dan kita orang boleh ambil air hujan untuk tampung keperluan harian. Dan kalau yang untuk tong dekat luar rumah tu, dia boleh tampung dalam kiranya macam 2 hari, 3 hari je lah. Tapi kalau lebih daripada 3 hari tu memang kita orang tak boleh nak tampung, sampaikan tu yang cerita, sampaikan pergi cari air dekat kedai roncik, pergi cari dekat Tesco, kat Giant, sampai daripada Subang pergi dekat Shah Alam tu ambil masa dalam 15 minit juga. Lepas tu cari dekat mall-mall untuk bekalan air kan. Lepas tu ataupun pergi, macam saya kata yang tadi, paling terdekat dekat stesen minyak lah, sebab dia ada jual tong besar dalam 10 kilo ada, 15 saya tak pasti, dalam 10 5 kilo, 10 liter 5 liter. Maaf. Okey, jadi
Soalan seterusnya saya nak tanya, kawasan tempat cik tinggal tu berdekatan dengan sungai tak? Dekat ada sungai kat sini. Sungai tu tercemar ke tak? Sungai kat sini tercemar. Dia Boleh cik ceritakan bagaimana keadaan sungai tu? Ringkas saja, tak apa. dia sungai kat sini tercemar, dia banyak sangat pembuangan sampah. Tapi walaupun dah dibersihkan, dia punya, saya tak pasti dia punya bau-bau tu, walaupun kita lalu, kita naik motor, kita lalu jambatan kan, dia bau lagi sungai tu. Walaupun tak nampak dia punya sampah, walaupun nampak macam okey cantik je, tengok tenang je tengok sungai ni, tapi realitinya bau dia tak menyenangkan. Kiranya pencemaran dari segi bau je lah. Kalau macam daripada struktur air tu jernih ke tak ke? Struktur air dia macam biasalah, warna coklat air sungai. Kalau nak ikutkan sampah-sampah tu, biasanya kita jumpa botol-botol, tin-tin, mungkin macam orang dekat sini ada ramai juga orang jogging, tapi tak pastilah sama ada, mungkin salah orang yang rumah berdekatan dekat sungai ataupun orang-orang lain lah yang buang apa-apa saja dekat sungai tersebut. Oh, faham. Jadi kalau macam tu saya nak tanya cik, daripada pendapat cik sendirilah, apakah inisiatif untuk mengatasi masalah ni? Untuk mengatasi masalah pencemaran ataupun bekalan air? Kedua-duanya sekali, pencemaran dan juga bekalan air. Untuk mengatasi masalah pencemaran, kita boleh sediakan tong-tong sampah dekat berhampiran tempat-tempat sungai yang macam saya kata tadilah, jambatan, tempat-tempat orang yang berjoging. Bukan tempat-tempat orang berjoging, tempat-tempat orang lalu lalang. Walaupun kita tak pasti sama ada orang tersebut lalu tempat tu ke tak, tapi kerajaan boleh sahaja sediakan tong sampah di situ lah, supaya mereka tidak membuang sampah ke dalam sungai dan mereka buang sampah ke dalam tong tersebut. Dan untuk bekalan air ini, untuk Selangor, untuk lebih lagi dekat rumah saya tak pasti, cuma dia punya inisiatifnya boleh sediakan awal-awal tong yang besar dekat luar rumah. Walaupun bekalan air kita baik, tapi semestinya jika kita dah tahu memang isu air memang selalu berlaku dekat kita punya negeri. Jadi saya rasa lebih baik ya kalau kita sediakan tong-tong besar untuk menadah air-air hujan. Dalam 3 tong pun dah cukup dah tong besar. Okey. Jadi sepanjang cik mengalami masalah ni, apakah inisiatif ataupun usaha kerajaan yang telah tangani sepanjang berlakunya masalah pencemaran dan juga bekalan air ni? Ya, boleh ulang balik. Sepanjang sebelum-sebelum ni kan ada berlakunya pencemaran dan juga bekalan air ni, masalah bekalan air. Jadi apakah antara usaha kerajaan yang telah kerajaan lakukan sepanjang berlakunya masalah tersebut? Usaha kerajaan sepanjang masalah ini. Usaha kerajaan sepanjang masalah ini, kerajaan akan denda bagi siapa yang buang pencemaran air yang toksik-toksik tu dekat terhadap kilang, sebab sini pun ada juga banyak kilang. Jadi kerajaan akan denda mereka yang membuangkan pencemaran toksik ke dalam sungai dan juga ke dalam air lah. Dan untuk mengatasi bekalan air, saya tidak pasti apa inisiatif kerajaan, since dia punya isu tetap ada macam tu. Okey, faham. Okey, jadi sebagai menggulung apa yang cik cakap tadi, boleh cik bagi pendapat daripada pendapat ataupun harapan cik sendiri terhadap isu pencemaran dan juga masalah bekalan air ni?
Harapan saya supaya masyarakat mengambil kesedaran supaya tidak membuang sampah merata-rata. Kita perlulah jaga kita perlulah jaga air kita punya kualiti air supaya kita sendiri tidak minum air yang tercemar, tidak memasak daripada air yang tercemar supaya badan kita sihat. Dan juga untuk bekalan air, saya berharap agar tidaklah ada lagi isu bekalan air terputus di negeri selama ini. InsyaAllah. Okey, setakat ini itu sahaja daripada saya. Saya nak ajukan terima kasih kepada Cik Syakira atas komitmen yang Cik berikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Zarid Sofia binti Tengku Amir Fuad. Saya berusia 23 tahun dan sekarang saya menetap dan berasal dari Shah Alam, Seksyen 7, Selangor, Darul Ehsan. Saya tinggal di Seksyen 7 Shah Alam ni sejak lahir. Jadi dah 23 tahun lah saya duduk di Seksyen 7 Shah Alam Selangor ni. Ya betul. Kawasan saya sering juga terlibat dengan pencemaran air. Pencemaran air dekat kawasan tempat tinggal saya ni bukan kali pertama berlaku lah. Dah banyak kali juga. Dalam 5-6 kali macam tu. Okey, berdasarkan pengetahuan saya lah, punca masalah pencemaran air ni berlaku sebab memandangkan Selangor ni banyak sangat kilang-kilang. Jadi majoriti daripada akhbar dan berita mengatakan punca dia daripada kilang-kilang ni sendiri. Dan saya juga ada baca berita yang punca pencemaran ni disebabkan oleh permainan politik, iaitu ada macam sabotaj, macam itulah. Persediaan saya dan keluarga untuk semasa berlaku pencemaran air ni, lepas dah banyak kali berlaku pencemaran air, so family saya pasang filter air lah kat rumah untuk tapis air kan, bagi dapat bekalan air bersih. Dan kat rumah kami juga ada macam tangki air yang besar dekat luar rumah. Tangki air tu memang bekalan air bersih lah untuk persediaan kalau air kotor ataupun persediaan tak ada air dan sebagainya. Okey, kesan pencemaran terhadap kehidupan harian saya dan keluarga, agak susah lah kalau nak masak ke, nak basuh baju, nak basuh pinggan, takkan nak guna air kotor kan. Jadi dia memberi kesan lah terhadap kehidupan seharian saya sekeluarga untuk membersihkan diri dan sebagainya lah. Pada pengetahuan saya, inisiatif yang kerajaan dah buat untuk mengatasi masalah ni ialah diorang dah buat rawatan air di kolam-kolam takungan air di Selangor untuk membersihkan air-air kotor tu. Dan diorang ada juga memperketatkan kawalan, iaitu 24 jam kawalan di kolam-kolam takungan air untuk mengelakkan ada sabotaj dan dengki-dengki manusia ni lah. Pada pendapat saya lah, kemudahan yang diperlukan untuk setiap penduduk bagi mengatasi masalah ni pada masa akan datang ialah saya rasa setiap satu rumah tu mesti ada satu tangki air yang besar untuk tampung bekalan air yang bersih dan banyak. Itu pertama. Yang kedua, boleh juga bagi penduduk ni setiap rumah ada filter air, bagi dapat bekalan air bersih lah kan.